Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, malam ini terima kasih kepada saudara pengurusi, kepada para asatidhah, para alim ulama, para pelajar, seluruhnya muslimin muslimat yang berada pada malam ini. Jadi saya berada di Ma'had Rahmah di nama apa ni? Kampung Paluh di Kuala Terengganu ni, berlangsung di sinilah. Kalau ikutnya sebab di sini sepatutnya jadualnya di sini, tapi kita pindahkanlah pengajian kita di sini. Saya berlangsung daripada Ma'had Rahmah di Kuala Terengganu ini. Okey, kita berhenti sekejap. Saya akan sambungkan skrin saya ini. Rasanya kita berhenti pada bait yang ke-24 menceritakan tentang kitab Samawiyah, Kutubun Samawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullah. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairin mala. Katanya terdapat 4 buah kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk kepada semua manusia. Secara terperinci ialah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Furqan yakni Al-Quran diturunkan kepada sebaik-baik manusia, itu Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagaimana maklum, nama pun Aqidatul Awam. Ini perkara yang sepatutnya orang awam kena tahu. 4 kitab yang Allah Ta'ala turunkan dinamakan Kutub Samawiyah, kitab turun daripada langit. Kerana apa? Kerana dia bukan ciptaan dan tulisan manusia. Ia ialah wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Pertama yang disebut ialah kitab Taurat. Kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa alaihi salam, bil huda tanziluha, dengan hidayat diturunkannya. Dalam Taurat ini kebanyakannya ialah syariat-syariat, yang ataupun kita panggil dengan Old Testament bagi pengajian yang kaji tentang apa nama ini, biblical study, Old Testament. Itu merujuk kepada arahan-arahan yang turun kepada Nabi Musa. Kebanyakannya berbentuk syariat, arahan. Kerana itulah Taurat ini, kalau kita lihat orang yang masih pegang pada Taurat, dia strict. Dia ada aurat dia. Dia ada makanan yang tak boleh makan, kosher. Hanya kosher boleh makan lah. Strict dia punya tata cara kehidupan dia. Kemudian di Taurat ini ditulis dengan bahasa, diturunkan dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Itu yang digunakan oleh Bani Israel ketika itu. Zabur. Itu maksud Zabur tu kitab. Ini di Zabur ini isinya ialah hikam-hikam, kalam-kalam hikmat, puji-pujian. Yang ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kita maklum bahawa Nabi Daud ini Allah Ta'ala beri kepada baginda Nabi Daud suara yang merdu, suara yang lunak. Bila dibaca Zaburnya, binatang boleh terdiam, burung boleh berhenti terbang kerana nak dengar indahnya kalam-kalam hikmat yang Allah Ta'ala turunkan dalam Zabur. Kemudiannya Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi bahasa ataupun kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Syriani. Bahasa Syriani. Dan kalau dalam istilah sekarang ni panggil New Testament lah.
New Testament. Tapi bukan itu sebenarnya, kerana kitab yang dah ada, Bible yang ada sekarang ini, sama ada Old Testament atau New Testament, itu semua bukan asli. Kerana penulisan itu ditulis selepas daripada zaman Nabi mereka. Jadi kesahihan dan juga keasliannya diragui. Itu awak belajar dalam ilmu berkaitan ni, comparative religion dan seumpamanya akan adalah. Dan seterusnya Furqan. Itu merujuk kepada Al-Quran. Nama daripada nama Quran. Quran ni dipanggil Al-Furqan, yang membezakan di antara yang benar dan juga yang antara benar dan juga batil. Mana yang betul dan mana yang salah. Al-Furqan, Al-Quran, Al-Kitab. Wal furqanun wa furqanun ala khairil mala, diturunkan ke atas sebaik-baik manusia. Al-mala ni ialah asyraful qaum, iaitu ketua dan orang-orang yang mulia di kalangan kaum itu. Jadi yang dimaksudkan di sini khairul mala, sebaik-baik orang yang manusia yang mulia. Siapa dia? Iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini didatangkan berkaitan dengan dalil-dalil yang datang dalam Quran berkaitan kitab-kitab tersebut. Okay. Kemudian seterusnya kita beralih kepada tengok di sini, kita beralih kepada, kita lihat kepada berkaitan dengan Quran sikit. Jadi sewajarnya lah kita ada maklumat secara umum berkaitan dengan kitab Al-Quran yang kita baca itu. Jadi juzuknya maklum 30 juzuk, bilangannya 114 surah. 6616 ni, ini perkataan Ibn Abbas. Bilangan bilangan dia 6616. Mengikut riwayat kita Hafs an Asim, berapa dia ayat dia? 6236. 6, 2, 3, 6. Jadi bilangan ayat berbeza, bukan maksud kandungan Quran berbeza, tapi tempat berhenti berbeza. Itu ada bilangan tu banyak, ada yang sikit. Sebab apa? Ada yang membilangnya satu ayat tu dibilang satu, ada bilang dua. Contohnya alif lam mim dzalikal kitab. Alif lam mim tu dibilang asing ke atau dibilang bersama dengan dzalikal kitab, tu contohlah. Jadi ada ayat yang kadang panjang dibilang sebagai ayat yang berasingan, ada yang menggabungkan. Itu khilaf itu berlaku berdasarkan mushaf yang diedarkan oleh Sayyidina Uthman kepada pelusuk negara Islam. Jadi yang dalam riwayat Hafs an Asim, bilangan ayatnya 6236. Jadi ini kita jangan kelirulah sini. Bilangan tersebut ni berdasarkan daripada apa yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Okay. Kemudian bilangan kalimah pun mungkin ada perbezaan, sebab ada yang menganggap satu kalimah, ada menganggap dia tu boleh dipecah pada dua kalimah. Begitulah juga huruf. Tapi kita tengok bahawa para ulama ni mengambil berat tentang Al-Quran sehingga mereka bilang berapa huruf dalam Quran. Ayat mana yang tidak ada huruf tersebut, huruf kaf ke huruf qa, dia mereka kaji. Sebab apa? Sebab zaman dulu mereka tumpukan kepada ilmu. Zaman dulu tidak ada apa? Tak ada FB, tak ada WhatsApp, tak ada Twitter. Kita ni banyak sangat yang menghalang kita daripada ilmu, menghalang daripada kitabullah. Kita sebut update Facebook status, WhatsApp kita, Twitter kita. Jadi kita kurang dengan apa yang memberi manfaat kepada kita. Okay? Seterusnya, berkaitan dengan suhuf pula. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan suhuf, yakni lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang penuh hikmat, kepunyaan Tuhan yang maha mengetahui. Suhuf ni ialah lembaran-lembaran. Bila kita, apa beza suhuf dengan kitab? Kitab ni ia himpunan daripada tulisan-tulisan, maknanya dia besar lah, dia panggil kitab. Adapun kalau beberapa lembaran, itu dipanggil suhuf. Jadi suhuf ni ialah himpunan lembaran-lembaran tulisan kitab. Tulisan-tulisan wahyu itu dipanggil suhuf. Kitab ini lebih besar, suhuf ini lebih kecil. Jadi suhuf
Sebagaimana dalam Quran disebut suhufu Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuful Khalil. Khalil ni merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalim merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Fiha kalamul hakamil alim. Padanya ada kalam al-hakam. Siapa ni? Al-hakim, yang maha bijaksana, Allah lah. Al-alim, yang maha mengetahui. Okay. Dia ada lagi dia suhuf lain, cuma itu datang riwayat mengatakan Nabi Syith pun ada suhufnya. Cuma yang sabit ataupun dalam Quran itu ialah suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Kemudian kita tinggal berapa lagi ni? Kita ada tinggal beberapa lagi yang mana yang belakang ni tidak panjang perbincangan seperti mana perbincangan berkaitan dengan ketuhanan dan kenabian. Sebab dia perkara sami'iyat saja. Kita dengar, terima daripada nas Al-Quran atau hadis, kita beriman saja. Okay. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajiblah ke atas mukallaf tunduk, patuh dan menerimanya. Kullu ma ata bihi rasul, setiap apa yang dibawa datang oleh Rasul, fahaqquhu taslim, hak dan sepatutnya kewajipannya ialah taslim, kita serah, makna kita terima, dan qabul, kita terima. Kita tak boleh tolak dia. Setiap apalah, itulah prinsip kita sebagai hamba Allah. Kita menerima segala perkara yang dibawa datang oleh Allah dan juga Rasulnya. Ayat Quran ini Allah Ta'ala sebut وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang datang kepada kamu dibawa datang oleh Rasul, maka ambil, pegang dan terimanya. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang Nabi larang kamu daripadanya, maka berhenti daripada perkara itu. Jadi ketaatan kita kepada Allah dikaitkan ketaatan kita kepada Rasul. Makna kita taat Rasul, orang itu taat kepada Allah. Ada. Orang yang taat kepada Allah, dia mesti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Mana tadi ni? Seterusnya, ini mudah saja. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Wajib bagi kita mengimani datangnya hari akhirat, yakni hari kiamat, dan semua kejadian yang mengajaibkan. Itu kewajipan kita. Ini masuk dalam perbincangan sam'iyat. Bahagian akidah yang ketiga iaitu sam'iyat, iaitu kita beriman tentang hari akhirat. Ini membezakan kita dengan golongan-golongan yang tidak percaya adanya hari akhirat, antara musyrikin Mekah. Kenapa mereka tak percaya? Zaman sekarang bila kita kata musyrik, orang kata pelik. Tapi akidah musyrik ada tak sekarang? Akidah musyrik ada. Orang yang menafikan kebangkitan setelah daripada mati. Itulah akidah kaum musyrikin. Tak, walaupun mereka itu mendapat anugerah Nobel, mereka itu seorang ahli fizik yang terkenal atau ahli falsafah, tapi mengingkari adanya kebangkitan selepas daripada mati, mereka itu sama dengan musyrikin jahiliyah. Sama dengan musyrikin jahiliyah. Mereka masih terikat dengan alam yang nyata ini. Mereka tak boleh terima ada di sana alam sebalik daripada alam yang dapat dilihat ini. Nampak? Kan itulah apabila ahli sains yang betul-betul ikhlas, mereka kaji, mereka akan dapati bahawa kemampuan akal kita ini sebenarnya ada tahap dia. Ada perkara yang akal tak mampu kita terima. Akal tak mampu pergi lebih jauh. Akal tak boleh nak faham. Maka dengan itulah perlu kepada keimanan yang dengan apa yang diberitahu kepada kita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari akhirat.
wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap apa yang berlaku pada hari akhirat daripada keajaiban-keajaiban, benda-benda pelik. Yang mana diceritakan proses kita daripada alam dunia berpindah pada alam akhirat. Kita akan lalui alam-alam yang kita tak nampak ini, alam ghaib ini. Pertamanya ialah disebut di sini alam barzakh. Barzakh ni makna pemisah. Barzakh ini makna pemisah. Apa maksud pemisah? Alam barzakh ini ialah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam dunia dan juga alam akhirat. Jadi alam akhirat nanti ada pemisahnya. Ini alam barzakh. Alam kubur lah kita nama sebagai kubur. Barzakh tu maksudnya apa dia? Maksudnya ialah pemisah. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang seterusnya dalam alam barzakh ni berlaku soal munkar nakir, soal qabri, soal kubur, wa na'imuhu li ahli ta'ah, dan juga nikmat kubur kepada orang ahli taat, wa azabuhu li ahli maksiyah, dan azab kepada ahli maksiat. Jadi kubur ni sebagai satu permulaan sebelum Allah Ta'ala berikan nikmat ataupun siksaan sebenar di akhirat. Jadi yang pertama tu dah nampak dah. Orang yang baik kesudahan ni, maka dalam kubur nanti dia akan dapat nikmat. Nikmat, sebahagian nikmat akan Allah Ta'ala bagikan. Okay. Ini yang ditolakkan oleh sebahagian orang. Ada orang menafikan azab kubur. Dia mengatakan bahawa tak ada azab kubur ni. Tak ada azab kubur. Azab kubur ni tak ada. Kita kata dulu mungkin ada keluar artikel kan. Tak ingat dah zaman awak semua ni masih muda ada. Dulu ada artikel kan yang menafikan azab kubur. Dan ada seorang yang dipanggil ustaz lah, tapi dia bukan ustaz pun. Panggil ustaz ni tak ada. Bawa ilmu-ilmu makrifat ni, dia kata azab kubur sebenarnya tak ada. Kita tercengang dan rasa terkejut. Kata berani dia kata azab kubur sebenarnya tak ada. Itu semua ialah Allah Ta'ala cerita tu ialah menceritakan apa yang berlaku ketika hidup ni saja. Mana orang itu mendapat azab, maksudnya orang itu hidupnya sengsara. Orang itu mendapat nikmat dalam syurga, maksud orang itu hidup senang. Ini betul-betul takwilan kepada ayat Quran berdasarkan pemahaman yang tak betul. Berdasarkan pemahaman yang tidak betul. Okay. Dalilnya dalam Quran surah Ghafir, Allah Ta'ala cerita tentang kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun. Annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata annaru yu'raduna 'alaiha. Neraka itu dibentangkan kepada Fir'aun dan pengikutnya ghuduwan wa 'ashiyyan. Pagi dan petang. Panjang masa Tuhan bentangkan neraka kepada Fir'aun dan pengikutnya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari kiamat udkhilu ala fir'aun, disuruh masuk Fir'aun dan ahli-ahlinya asyaddal azab, kepada seteruk-teruk azab. Jadi tadi neraka dibentangkan siang malam. Siang malam kat mana tu? Jadi yang pertama tu dibentangkan neraka siang malam tu merujuk kepada ketika dunia. Ketika masih belum hancur alam ini, pada alam dunia masih ada. Makna ketika mereka berada dalam barzakh, mereka itu telah diberikan seksaan kubur. Menunjukkan bahawa seksa kubur ni ada. Bila seksa kubur ada, nikmat dalam kubur pun ada. Sebagaimana sabit dalam hadis. Okay. Kemudian, al-ba'thu minal kubur. Kebangkitan daripada kubur. Ini pengarang seakan-akan dia susunkan kronologi perkara yang akan berlaku secara ringkas. Dibangkitkan manusia setelah mati daripada kubur. Wa hasyrul ajsadi ila al-mawqif ba'da al-ba'thi. Setelah manusia bangkit. Proses itu panjanglah kalau kita baca dalam syarahan hadis bagaimana manusia dibangkitkan. Allah Ta'ala turunkan hujan. Mana hujan itu seumpama air mani, maka dihimpunkan balik. Jasad-jasad manusia itu akan tumbuh seperti mana tumbuhnya pokok-pokok setelah daripada hujan. Pokok apabila hujan, dia tumbuh balik kan. Begitulah manusia akan tumbuh
tumbuh seperti mana keadaan manusia di dunia ni. Jadi manusia balik. Kemudian berlakulah kita panggil sebagai proses menunggu tu. Proses penantian untuk melihat apa yang perlu dibuat. Maka manusia itu ada yang tenggelam dalam peluh sendiri. Ada yang peluhnya sampai di kaki, di lutut, di perut ada. Ada sampai lemah dalam peluh. Lemas dalam peluh. Kenapa? Kerana matahari ketika itu sangat dekat. Maka manusia pun mencarilah siapa kita nak minta tolong. Minta tolong pada para nabi. Cari Nabi Adam tak dapat tolong, Nabi Ibrahim tak dapat tolong, Nabi Musa tak dapat tolong, Nabi Isa tak dapat tolong. Yang hanya dapat tolong ialah Rasulullah SAW untuk minta Allah Ta'ala percepatkan proses seterusnya nak hisab tu. Kemudian dihalau hasyrul ajsadi ilal mauqif. Dihalau jasad-jasad manusia ni ke mauqif, tempat di mana akan dihitung manusia. Dalam hadis Nabi sebut yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla kama khuliqu. Akan dibangkit manusia pada hari kiamat dalam keadaan hufata, berkaki ayam. Kita tak pakai selipar krop, kita tak pakai kasut. Sebab apa? Sebab apa mahal sekali? Device. Kasut apa? Kasut seluar kan? Kasut apa mahal? Adidas ke apa? Adidas tak mahal pun. Ada kasut mahal. Auratan, dalam keadaan tidak berpakaian kita. Pakaian mahal-mahal tak ada. Ghurla. Ghurla tu makna tidak berkhatam. Bagaimana kita lahir masing-masing tidak berkhatam, lahir dalam keadaan bangkit balik ghurla, dalam keadaan tak berkhatam. Kama khuliqu, sebagaimana mereka diciptakan. Awwalu man yuksa yaumal qiyamati, orang pertama akan dipakaikan pakaian ialah Khalilullah. Ialah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pakaian qibtiyataini. Qibtiyataini kemudian dipakaikan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Seterusnya berlaku syafaat. Ini perkara-perkara yang kita akan lalui lah. Proses itu Allah Ta'ala dah terangkan apa yang kita akan lalui, syafaat. Dan syafaat ini ada beberapa jenisnya. Pertama, syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, paling hebat, iaitu syafaat Nabi fi faslil qadha, untuk meleraikan ataupun menyudahkan, untuk memutuskan keputusan, liirahatil khalqi, untuk merehatkan manusia, min haulil mauqifi, daripada lama menunggu. Kita sebut tadi apabila bangkit, manusia lama menunggu ni dalam keadaan matahari yang dekat dengan kepala. Jadi mereka pun akhirnya minta kepada para nabi, Rasulullah sahaja yang diberi hak untuk memberi syafaat itu, untuk disegerakan berpindah kepada proses untuk dihisab. Ini khas bagi Nabi SAW, dan itulah maqam Mahmud yang mana dipanggil maqam kepujian. Pada hari itu semua orang memuji Rasulullah SAW kerana tidak ada orang yang boleh bantu dah kecuali Nabi. Itu kemuliaan yang Tuhan berilah. Kemuliaan yang Tuhan beri pada Rasulullah. Maka semua orang puji. Itu dipanggil maqam al-mahmud, maqam yang terpuji. Kemudian yang kedua ialah syafaat Nabi untuk memasukkan satu kaum ke dalam syurga bighairi hisab. Ini juga kata Imam Nawawi, ini khususiah pada Nabi. Rasulullah boleh pilih beberapa orang, beberapa kumpulan untuk masuk syurga tanpa hisab, tak payah hisab. Untung kita dapat ni tak? Moga-moga kita boleh masuk tanpa hisab. Rasulullah boleh beri. Jadi macam mana kita nak dapat kasih Rasulullah dan perhatian Rasulullah? Tentulah kita kena kasih dulu kepada Rasulullah. Dan orang yang tuduh ibu bapa Nabi ni, dalam neraka ni, orang yang buat perkara yang menyebabkan Rasulullah marah ni, rasanya mana? Adakah dia menggembirakan Rasulullah? Jadi orang buat perkara yang menyebabkan Rasulullah murka, marah, layak ke nak dapat ni? Jauh sekali. Sebab itu kita usahakan buat perkara yang menggembirakan Rasulullah SAW. Biar Rasulullah jadi hatinya tenang, gembira melihat perbuatan perangai kita sebagai salah seorang umat dia.
Yang ketiga ialah syafaat Nabi fi ziyadati darajat. Ni seterusnya ada jenis syafaat iaitu boleh Allah Ta'ala beri kepada Nabi ataupun Nabi-Nabi lain, boleh minta diangkat darjat. Mungkin kita duduk level pertama, naik level lebih tinggi sikit. Dapat kedudukan yang lebih tinggi, dapat kedudukan yang lebih tinggi. Mungkin syurga darjat rendah, tapi Rasulullah boleh beri syafaat kita naik darjat lebih tinggi. Yang keempat, syafa'atu fi man istahaqqa dukhulan nar. Syafaat bagi orang yang sepatutnya masuk neraka, alla yudkhilaha. Tapi Nabi boleh bagi syafaat supaya dia tak masuk neraka. Orang ini dari segi keputusan dia, apabila ditimbang amal baik, amal jahat, dia sepatut masuk neraka. Tapi Rasulullah boleh bagi syafaat, dia tak akan masuk neraka. Nampak? Orang tu sepatut masuk neraka, tapi boleh Nabi beri syafaat tak masuk neraka. Okay? Yang kelima ialah syafaat Nabi untuk mengeluarkan ikhraji qaumi minan nar, keluarkan sekumpulan dalam neraka. Orang dah masuk neraka dah, rasa sikit buat keluar. Orang ini masuk dulu lah, tadi tak sempat masuk lagi. Sepatut masuk, tak sempat masuk. Yang ni dah masuk dah, sepatutnya panjang tempoh, dipendekkan atau masuk sekejap, keluar. Itu syafaat yang kelima, bentuk syafaat kelima. Yang keenam, apa lagi? Yang keenam, al-hisab. Okay, syafaat tadi disebut 5 lah. Okay, terus masuk, apa lagi yang akan berlaku pada perkara hari akhirat? Al-hisab, berlaku hisab amalan. Qisas, berlaku balas. Orang yang buat sesuatu, Allah Ta'ala akan balasnya. Jadi kalau dia buat jahat kepada seseorang, buat zalim di dunia ini, jangan ingat dia akan lepas di depan Tuhan. Sebab itu kita kena ingat, kalau kita dihukum kat dunia, kurang-kurangnya dah selesai dah lah. Kalau hukum itu hukum yang benar. Kalau tidak, kita terselamat kita ini dan Tuhan tak ampun, nanti kita akan dikisas, akan dibalas balik pada hari akhirat. Okay? Jadi ini 5 perkara biasa ditanya, bahawa tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat, sehinggalah ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, pada apa yang dihabiskan, usia mudanya, pada apa yang dia habiskan usia muda, hartanya daripada mana dia usahakan, dan pada apa dia nafkahkan, dan amalannya, dan ilmunya, adakah dia beramal dengan ilmu itu. Okay. Seterusnya mizan. Percaya kepada adanya timbangan, penimbang dan proses timbangan tu, ditimbang amalan itu. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan penimbang-penimbang yang benar, yang adil pada hari kiamat untuk tujuan apa? Menimbang amalan manusia. Kemudiannya setelah pada itu adanya sirat. Di sini tak sebut telaga kan? Ada lepas ni, lepas sirat. Lepas sirat. Lepas sirat. Halo, Assalamualaikum. Ya, saya ada kelas ni. Boleh mesej. Okay. Jadi sirat, itu jambatan yang perlu setiap orang lalui. Wa im minkum illa wariduha. Ni ayat Quran ni ada. Tidak ada di kalangan kamu pasti akan melalui sirat itu. Para nabi, para rasul ke siapa akan lalui sirat tersebut. Adapun orang yang ditakdirkan tidak dalam ahli neraka, dia akan jatuh tersungkur, jatuh daripada sirat, masuk dalam neraka. Jadi sirat ini ialah daripada mauqif, naik, mendatar dan turun. Di sini syurga. Syurga, mana kita nak tulis kat mana ni? Neraka pula. Neraka tu berada di bawah. Saya tulis lukis balik ni. Gambaran bukan makna sebegini, cumanya disebut dalam hadis bahawa daripada mahsyar ataupun mauqif, tempat dihisab malam, sirat itu ada bahagian menegak dan mendatar, ada yang menurun. Di bahagian ini ialah syurga. Bila orang dapat lepas tu, dia akan terselamat, pergi ke sini.
Di bawah ini ialah neraka. Pada jambatan itu, sirat itu, adanya pencakuk, kita kata duri-duri dan benda-benda tajam yang akan menghalang orang daripada orang yang ahli neraka lah. Dia akan datang, dia akan jatuhkan dia. Akan jatuh. Kalau kita tengok permainan apa? Mainan ikutlah mainan game ke apa kan, ataupun ada benda-benda yang akan menyebabkan orang tu, duri-duri besar tu dia akan cakuk, dia akan tarik orang tu supaya jatuh ke dalam neraka. Apa tu? Mithlu syauki sa'dan. Boleh tengok dalam Nabi disebut pencakuk dan juga alat-alat yang mana tajam ni yang akan menghalang orang daripada melalui itu, menyebabkan dia jatuh tersungkur, seumpama kita kata disebut oleh Nabi syaukus sa'dan, duri pokok sa'dan. Ni pokok ni ada di tanah Arab, pada tanah Arab, di tempat-tempat berpasir, pokok itu tajam duri dia. Kemudian di sana adanya haud, telaga Nabi SAW. Ini juga akan datang minum kepada telaga ini seluruh umat Nabi, kecuali mereka yang melakukan bid'ah, mereka yang merosakkan dan memusnah dan juga mencemarkan agama Rasulullah SAW. Seterusnya syurga, itu juga termasuk ke sam'iyat, kemudiannya neraka an-nar. Kemudiannya nikmat-nikmat yang ada dalam syurga, seksa-seksa dalam neraka itu panjang diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan nikmat yang paling besar ialah ru'yatullahi jalla jalal, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Ini juga akidah yang membezakan ahli sunnah dan juga Mu'tazilah. Mu'tazilah dia menafikan kita dapat melihat Allah. Dia kata kita hanya melihat nikmat Allah sahaja. Itu membezakan. Ini perkara yang kita buat gambaran dulu. Ini perkara yang membezakan ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Tapi Mu'tazilah jadi kafir ke? Tak, kerana dia tidak menafikan secara keseluruhan ayat. Cuma dia mentakwilkan dengan takwilan yang tidak betul. Jadi adalah kita kata sebagai keuzuran. Uzur takwil itu ada, maka mereka masih dikira sebagai ahli kiblah, orang muslim, tetapi dia telah terkeluar daripada akidah ahli sunnah yang dijamin oleh Rasulullah selamat. Iaitu kita di sisi kita boleh melihat Allah dengan cara yang layak, bila kaifiyatin walan hisar, tanpa kaifiat biasa. Melihat Allah bukan dengan makna Allah berdepan-depan kita, bukan makna Allah tu ada jarak dengan kita. Tak sama. Cara melihat yang mana Allah Ta'ala saja tahu. Habis. Faslu as-sabi'u, fasal yang ketujuh, fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma 'alal mukallafin min wajibi. Inilah ialah penutup yang akan disebut mengenai perkara yang wajib dipercayai dan diimani oleh mukallaf. Ini antara kita kata mulhaqat, kita kata sebagai apa ni, tambahan ataupun perkara yang ditambah pada perbincangan akidah oleh Syekh Ahmad Marzuki. Sebab apa? Kalau kita lihat, ini berkaitan dengan sirah ni, tapi dia ada kaitan dengan akidah secara tidak langsung. Kerana syahadah kita yang kedua, la ilaha illallah, yang pertama kita mengakui dengan ketauhidan, mengakui dengan keesaan Allah. Syahadah kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyaksikan risalah Rasul. Rasul yang maksudkan ini ialah Muhammad bin Abdullah. Maka kita wajar kenal siapakah Rasul yang kita nak syahadahkan itu. Nampak tak? Kita kena kenal. Ini golongan makrifat ni mereka cuba memasangkan pemahaman makrifat yang sesat ni, memasangkan pemahaman Muhammad yang ada dalam syahadah. Dia kata Muhammad tu Muhammad dalam diri kita. Bahkan dia kata bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah, yang wafat di Madinah, bukan. Kerana Muhammad tu tidak ada. Ini kenapa jadi macam ni? Kerana mereka ni bukan mengaji. Bahasa Arab pun tunggang-langgang. Sebab mereka kata asyhadu tu ialah aku menyaksikan. Apa maksud aku menyaksikan? Saksi ni makna mesti dia lihat. Dan bila kita lihat Nabi,
Dan kita tak lihat Nabi, macam mana kita boleh menyaksikan Nabi? Kita tidak lihat Muhammad, bagaimana kita boleh menyaksikan Muhammad? Ini antara hujah. Saya sebut ni bukan suruh percaya. Suruh bila dengar ni awak dah tahu, ni sesat ni. Sebab boleh jadi orang tak pernah dengar. Orang awam kenapa dia kita panggil bahasa Terengganu, bahasa kampung panggil meruk. Meruk tu makna percaya bulat-bulat. Boleh termakan. Minta maaf ya. Orang Sabah minta maaf saya cakap kalau ada itu tak faham tanya saya sehabis bolehlah cakap baku ni. Jadi mereka termakan dengan perkataan itu sebab apa? Kerana bagi mereka pelik dan juga menarik. Jadi saya sebut ni bukan tujuan untuk awak percaya, tapi bila kita dengar tahu dah ini pelik dah ni. Dia kata asyhadu itu ialah menyaksi. Saksi mesti melihat. Jadi kalau kita menyaksikan Muhammad mana? Kita menyaksikan sesuatu yang tidak ada. Mana boleh katanya. Tentulah kita menyaksikan Muhammad yang ada. Muhammad yang ada tu Muhammad pada diri kita. Apabila kita bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, maka kitalah Muhammad itu. Apa dah? Jadi pandai ayat dia susun. Itu sesat. Sebab itu kita kena kenal. Apabila seorang tu kenal Nabi, dia kenal Nabi mana, Muhammad bin Abdullah, ayahnya siapa, ibunya siapa, bukan saja. Itu menambahkan kecintaan kita kepada wasilah kita kepada Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab faham syahadat tu, asyhadu tu dengan makna tengok. Padahal asyhadu penyaksian itu ialah wa ukiru. Aku mengaku dan mengiktikadkan. Kalau tengok dalam syahadah Tokku, apa? Syahadah Tokku Paluh. Bukan Tokku Paluh, Tokku Tuan Besar. Syahadah Tokku panggil. Awak boleh cari dalam internet lafaz syahadah Tokku. Cari dalam internet lafaz syahadah Tokku. Itu dikarang oleh ayah Tokku Paluh, Tokku Tuan Besar. Syahadah Tokku ni dia terjemahkan kepada makna syahadah la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan perinciannya. Asyhadu, aku mengaku, aku mengiktiraf dan mengiktikadkan dan memberitahu kepada orang selainku bahawa sesungguhnya. Jadi bukan asyhadu dengan makna tengok. Jadi mereka yang menafsirkan tengok ni orang tak mengaji bahasa Arab. Dia panggil syahidah tu dengan makna tengok saja, nazara saja. Tak betul tu. Nampak Jadi pengakuan, penyaksian tu ialah pengakuan kita dan iktikad kita bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh saudara moderator kalau kita buka ruang sekejap untuk break untuk soalan sementara kita masuk kepada fasal yang ke-7 ni Baik, sahabat-sahabat sekiranya ada soalan boleh ajukan. Tapi saya ada soalan lah kan. Tapi kalau sahabat-sahabat semua ada soalan boleh tekan macam biasa, tekan butang raise hand ataupun tag diorang chat, saya ada soalan, insyaAllah saya akan mention dan boleh voice out soalan. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz takrifkan takrifan sebenar wahdatul wujud dan kenapa boleh ada salah tafsir daripada konsep tersebut? Tafsiran tu sebenar wahdatul wujud. Tafsiran nak kata wahdatul wujud tu betul ke nak kata wahdatul wujud tu salah? Dan sebenarlah, tapi kenapa boleh ada orang salah anggap tentang wahdatul wujud ni sampai orang boleh tersesat bila cuba memahami wahdatul wujud? Kerana mereka menafsirkan dengan cara berbeza. Okey, kerana mereka menafsirkan cara berbeza. Okey, pertamanya wahdatul wujud ni istilah. Kita faham. Bila istilah wahdatul wujud, kesatuan wujud. Wujud itu hanya satu. Kalau kita terjemahkan wahdah al-wujud, kesatuan wujud. Kalau kita tafsirkan, kita boleh tafsirkan banyak tafsiran. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran begini, boleh jadi makna yang salah. Dan orang yang iktikad wahdatul wujud itu, orang iktikad itu kufur. Apabila menyatakan kesatuan kewujudan ini semuanya ialah wujud Allah Ta'ala. Salah lah. Segala yang ada daripada wujud-wujud ini sebenarnya wujud Allah sahaja. Makna semua ini wujud Tuhan tak? Hakikat ada alam ini hakikat Tuhan tak? Makna penyatuan kewujudan segala wujud ini, penyatuannya hanya satu Allah Ta'ala sahaja. Itu tak betul lah. Makna kita menafikan ada wujud makhluk.
Dan kalau makhluk pun menyatu dan akhirnya menjadi wujud yang satu dengan Tuhan. Ada Assalamualaikum. Ada kelas ni. Ada daurah. Okey. Jadi maka itu tak betul lah kalau orang faham dengan kefahaman tu. Dan memang ada orang faham dengan kefahaman tu. Dia kata kita ni sebenarnya tak ada sebenarnya. Di mana tangan? Ini bukan tangan siapa ni? Ni tangan. Siapa yang buat tangan ni? Allah. Dan mana tangan kita? Tak ada. Muka ni muka apa? Muka siapa buat? Allah. Mana muka kita sebenarnya? Tak ada. Diri ni siapa buat? Allah. Maka hakikat kita ada tak? Diri tak ada. Jadi akhirnya kita pun semua jadi Allah belaka dah. Tapi tak boleh kata Allah. Boleh pula dia. Mengarut dan juga cuba mengelirukan pada penggunaan bahasa. Okay? Jadi kalau pemahaman tu memang tak betul lah. Jadi wahdatul wujud dan sebahagian ulama ramailah antaranya almarhum Syekh Muhammad Said Ramadan Buti dan ulama-ulama lain, dia suruh guna istilah apa? Istilah wahdatul syuhud. Kerana wujud itu kita tak boleh nafikan adanya wujud Allah. Allah wujud, wajibul wujud. Dan wujud makhluk. Makhluk ni wujud, diwujudkan oleh Allah. Jaizul wujud. Dan wujud makhluk ada. Kerana Allah mengadakan dengan sifat kudrat. Sifat kudrat takluk taksir. Takkan Tuhan buat benda yang tak ada. Tuhan buat benda itu bila buat daripada tak ada kepada ada lah. Jadi makhluk ini ada tak? Ada lah. Kerana Allah yang mencipta dengan sifat kudratnya. Nampak? Jadi kita tak boleh menafikan adanya wujud makhluk ini. Jadi apa yang diungkapkan oleh kalam-kalam ahli sufi yang memberi makna wahdatul wujud itu, sebab itu ulama yang mutaakhirin lebih menggunakan istilah wahdatul syuhud, penyaksian satu. Apa maksud? Makna walaupun wujud alam ini ada, tapi kita tidak melihat wujud alam ini. Dengan maksud apa? Segala wujud alam ini kita merasakan, kita tidak lihat zahir saja, kita melihat dia itu diwujudkan oleh Allah. Dia itu dicipta oleh Allah. Apa yang berlaku pada alam kita, kebaikan, keburukan, kita lihat itu datang daripada Allah. Kita syuhud Allah pada setiap perkara. Itu makna wahdatul syuhud. Secara mudahlah. Maka kalau dengan makna tersebut, maka tak ada masalah. Jadi isu pertama ialah isu itu istilah. Maka istilah kena huraikan apa istilah yang dimaksudkan itu. Kemudian istilah tersebut ada makna. Maka apakah makna yang betul, yang mana bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jemaah? Kalau makna itu betul, bertepatan, maka kita boleh terima. Kalau makna itu menyalahi dengan akidah ahli sunnah wal jemaah, maka kita kena tolak. Boleh? Jadi inilah pesanan saya kepada pelajar-pelajar yang peringkat kita ni mengaji ni, perkara polemik ataupun perkara sensasi yang berlaku pada media sosial ataupun ni, sebenarnya jangan menyebabkan kita mengalih tumpuan kita kepada benda yang lebih penting, iaitu kita mengaji asas, perkara-perkara asas. Kita benda akidah, fiqh lagilah lebih banyak daripada akidah, kita pun belum tahu. Rukun-rukun sembahyang kita pun belum, syarat-syarat imam, apa yang membatalkan jemaah dan seumpama, kita belum tahu. Padahal itu benda fardu ain. Akidah pula, perkara akidah kita pun belum mantap dengan dalil-dalilnya. Kalau hujah macam ni, macam mana kita nak jawab? Jadi bila berkena benda yang picisan sebegini, kita ambil masa, kita tumpukan, jadi dia memalingkan kita kepada benda yang lebih penting. Kita dalam usia mengaji ni kena mengaji betul-betul lah. Benda itu kita baca sekadar, maknanya kalau kita ada masa lah, ruang kosong baca, tengok saja je lah. Tapi kadang-kadang orang ilmunya bahasa Arab belum mantap, terutamanya dalam peringkat pengajian ni, kemaskan ilmu alat. Ilmu alat tu bahasa Arab, sorohnya, balaghahnya, mantiknya, usul fiqhnya, ilmu-ilmu ni yang mana masa usia muda ni penting sebab dia memerlukan kesegaran, kecerdasan akal. Ilmu-ilmu alat ni. Ini akan menjadi kita menguatkan pemahaman kita kepada nas-nas teks para ulama. Tapi kalau ilmu asas tak ada, tiba-tiba kita nak ke depan berbalah. Saya nak berdebat dengan si fulan. Sebab apa? Saya nak mengatakan pandangan saya ini, wahdatul wujud saya betul. Saya nak berdebat dengan ni contohnya. Maka kita telah mensia-siakan usia kita pada perkara yang
kalaulah kita betul pun, adakah kita ditanya benda itu dikira rukun iman, perkara iman? Tak ada pun. Nampak tak? Jadi janganlah kita terpesong kompas hati kita ataupun matlamat kita kepada benda yang sebenarnya tidak menguntungkan kita sangat. Bukan sekadar jangan tinggalkan langsung, kita perlu tahulah, tapi jangan jadikan itu tujuan asal. Okay. Ada satu soalan daripada saudara Abang Syarif. Boleh open voice lah Abang Syarif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana sebenarnya rasa bersalah, minta maaf kepada sahabat-sahabat kalau rasa terganggu, cuma ana rasa rugi kalau tidak tanya soalan. Peluang yang besar bagi ana duduk dengan Ustaz Mahdi ni, penjelasan Ustaz sangat memuaskan lah. Jadi ana ada 4 soalan, mungkin Ustaz boleh jawab ringkas-ringkas lah. Pertama tadi Ustaz ada sebut pasal dihukum di dunia. Kalau dia dihukum di dunia dengan hukuman yang betul, maka di akhirat dia tidak akan dihukum. Jadi saya pernah dengar penjelasan ini, yaitu kalau di dunia dia dihukum kisos, contoh dia pernah membunuh, ataupun dia pernah melakukan memukul orang, ataupun yang selayaknya lah dihukum kisos, ataupun dihukum dengan hukuman hudud. Maksudnya dia di akhirat tidak akan dihukum. Jadi soalan saya yang pertama tu, adakah kalau dia dihukum dengan hukuman dunia yang ada sekarang, sama ada civil ataupun crime law tu punya hukuman, adakah itu termasuk ataupun nanti di dunia kena, nanti di akhirat kena lagi? Yang kedua Ustaz, apa hukum menambah lafaz syahadah? Maksudnya ada setengah macam Syiah, seingat ana dia menambah di belakang kalimah Muhammad Rasulullah tu, atau ubah langsung Muhammad Rasulullah kepada Ali adalah wa anna aliyya waliyullah. Yang itulah menambah tu di belakang, bukan Ustaz? Yang ketiga, adakah syafaat hanya terhad kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab anda pernah dengarkan macam hadis siapa-siapa yang menjadi penghafal Quran, maksudnya dia boleh beri syafaat kepada 10 orang, ataupun sahabat-sahabat soleh, dia boleh tarik sahabat-sahabatnya keluar daripada neraka. Jadi bagaimana status, adakah itu dipanggil syafaat ataupun ada istilah yang lain? Dan yang terakhir Ustaz, saya pernah dengar berkaitan dengan neraka ni, dulu guru kami pernah mengajar lah, dia kata ada satu pendapat yang mungkin agak terpencil, tapi dia kata begini, istilah penduduk neraka tu abadan-abada tu, dia kata tidak akan selama-lamanya. Seingat saya dia nukilkan kalam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, dia kata yang menafalkan bahawa orang tidak akan selama-lamanya dalam neraka. Jadi dia kata apa tu, ana minta maaf, ana sebut ni macam dia pernah sebut dulu begini, dia kata, saya ingat ana lama sudah, dia kata begini, dia kata tidak ada kepentingan buat Allah untuk meletakkan orang dalam neraka selama-lamanya. Jadi ana minta, mungkin Ustaz pun biasa dengarkan soalan begini, jadi ana minta penjelasan. Kasih Ustaz. 4 soalan ni. Soalannya 4 soalan. Soalan pertama dia apa? Berkaitan dengan apa? Dihukum di dunia, tapi hukum dunia. Hukum kat dunia, adakah dia akan dihukum pada hari akhirat? Apabila hukum di dunia itu sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Hukum dunia ini berdasarkan hukum Allah. Kerana tidak ada hukum yang dapat kita tolak daripada hukum Allah Ta'ala ni. Apabila Allah Ta'ala menjatuhkan atau menetapkan hukum, maka ala lillahil hukmu jami'a. Ala lillahil hukmu jami'a. Hukum itu kesemuanya milik Allah. Dengan maksud apa? Hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka tidak boleh kita nak ubah dia atau nak tukar dengan hukum lain. Ada perkara yang diberi peluang untuk kita ijtihad. Contohnya hukum-hukum ta'zir dan seumpamanya. Maka itu tak apalah, Allah Ta'ala beri peluang untuk kita ijtihad mana hukum yang lebih kepada adil. Ada pun hukum yang Allah Ta'ala dah tetapkan, maka itu tidak boleh lagi. Fala wa rabbika la yu'minunaka hatta yuhakimuka fima syajara bainahum.
Demi Tuhan tidak mereka beriman sehingga mereka menyerahkan urusan itu kepada engkau pada perkara yang mereka khilafkan. Jadi kena serah kepada ketentuan Allah. Okay. Bila begitu, kita tak pakai hukum Tuhan, kita pakai hukum kita pula, maka kita tidak menunaikan kehendak Allah di hukum di dunia ni, maka dianggap tak valid. Hukuman itu tidak valid di sisi Allah Ta'ala, tak selesai lagi. Sebab itu orang ini kebarangkalian dia dihukum balik kalau Tuhan tak ampun. Semuanya berkait dengan masyiatillah. Kalau Tuhan tidak ampun, maka dia akan kena baliklah. Sebab apa yang dia jalankan hukuman di dunia ini bukan dengan hukuman adil yang Tuhan tetapkan. Selain daripada hukuman Allah Ta'ala dianggap tidak valid. Yang mana yang Tuhan tetapkanlah, yang Tuhan tidak beri kebenaran untuk ubah. Adapun yang boleh ataupun benda itu dalam ke ruang lingkup ijtihad, itu tak ada masalah. Yang kedua berkaitan dengan Syiah, apa? Soalan kedua berkaitan dengan menambah lafaz syahadah. Lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Ada sebahagian daripada Syiah mensyahadahkan Sayyidina Ali itu waliullah. Jadi lafaz syahadah itu kalau sebut begitu yang menjadi masalah apabila dia menganggap itu salah satu daripada rukun syahadah. Dan pada mereka itu rukun syahadah lah. Maka itu bertentangan dengan kita kata konsep ahli sunnah wal jamaah. Konsep ahli sunnah wal jamaah. Tapi adakah itu membawa kepada kufur? Tidak, kerana itu sekadar untuk menyatakan kedudukan Sayyidina Ali sebagai waliullah. Dan memang dia pun waliullah. Dia itu pengganti Rasulullah dan dia pun khalifatul Rasulullah. Tapi yang menjadi beza Syiah dengan ahli sunnah, Syiah meletakkan urusan khilafah termasuk daripada urusan keimanan, beriman dengan al-imamah khilafah. Sebab itu kitab-kitab seumpamanya Jauharah Tauhid, kitab-kitab akidah yang lebih tinggi sikit lah, makna pertengahan, mereka akan bincangkan tentang isu khilafah. Isu khilafah kalau kita perhatikan dia termasuk ke daripada ilahiyat, nubuat dan samiyat? Tak masuk. Tapi kenapa ulama ahli sunnah memasukkan persoalan isu khilafah dan imamah dalam kitab akidah? Supaya kitab ni nak membezakan akidah ahli sunnah dengan bukan ahli sunnah. Di sisi kita, isu khilafah, imamah itu termasuk usul hukum fiqh. Bertentangan dengan Syiah. Di sisi Syiah dia termasuk dalam iman, termasuk dalam rukun imanan dia. Sebab tu dibincangkan, didatangkan hujah ahli sunnah kita yang merokkan hujah, merokkan pandangan Syiah. Ya, jadi syahadah itu maknanya tidak sabit lah, tidak sabit. Maka tambah tu adakah menyebabkan kufur? Tidaklah, kerana itu tidak bertentang, tapi dia terkeluar daripada perkara-perkara ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya apa tadi? Syafaat ini bukan pada Rasulullah saja, bukan para nabi dan rasul saja. Ada syafaatan musyaffa'. Ada di sana, wajib kita beriman Allah Ta'ala memberi kemuliaan syafaat ni kepada orang-orang yang Tuhan beri. Antaranya macam disebut tadilah, para syuhada ada syafaatnya, datang dalam hadis. Para syuhada dapat beri syafaat, para ulama dapat memberi syafaat, orang soleh, anak dapat memberi syafaat kepada mak bapak dia. Anak dapat memberi syafaat kepada ibu bapanya, boleh. Nampak? Jadi maknanya bukan syafaat itu kepada para nabi dan rasul saja. Malaikat ada juga beri syafaat. Cuma syafaat, ada sebahagian syafaat ni khusus untuk nabi saja. Antaranya syafaatul uzma, Rasulullah saja. Ini sebagai ulama ini memang sepakat. Itu syafaatul uzma hanya Rasulullah saja. Kemudiannya kaul jumhur mengatakan mengeluar masuk neraka tak masuk neraka. Itu juga ada mengatakan khususnya untuk Rasulullah saja. Dia sepatut masuk neraka, tapi dia tak perlu masuk neraka. Adapun syafaat-syafaat lain itu menaikkan darjat dan seumpamanya itu boleh kepada selain daripada Nabi dan Rasul. Okay. Yang akhir kali apa tadi? Tidak menetap selamanya di neraka. Perkataan Ibnu Qayyim itu. Jadi itu juga benda yang bercanggah dengan ahli sunnah jamaah. Bahkan itu benda besar lah. Benda besar apabila
mengatakan bahawa neraka ini akan tidak kekal. Neraka ini tidak kekal. Dia bertentangan dengan sarih Al-Quran. Khalidina fiha. Tak. Innal ladhina kafaru. Apa ni? Innal ladhina. Apa ayat tu? Surah apa ni? Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun pula. Apa ni? Al-Bayyinah. Apa ni? Innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Khalidina fiha. Mereka dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal. Al-khulud dengan maksud apa? Kekal tu makna tak keluar lah. Tak keluar. Jadi ayat banyak dalam Al-Quran menyatakan bahawa syurga dan neraka ini, nikmat syurga kekal dan azab neraka itu kekal. Jadi ini pandangan yang mana memang menyalahi pandangan ulama'-ulama'. Bahkan benda ini menyalahi benda besar lah bila mengatakan bahawa neraka itu akan fana dan musnah. Dia guna hujah sebab apa? Tuhan tidak ada kepentingan pun untuk mengazab. Bukan masalah kepentingan untuk mengazab, tak ada. Sama je Tuhan buat sesuatu pun. Tuhan tak ada kepentingan pun untuk memberi apa-apa kepada manusia ni. Dia buat dengan semata-mata kehendak dia, iradat dia. Dan kenapa Tuhan nak balas? Sebab Tuhan dah janjikan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Tuhan akan kekal dalamnya. Selama-lama. Maksud apa? Maksud kekal lah. Tiba-tiba kita kata takwil. Ini kata takwil yang menyalahi kepada manhaj dan menyalahi kepada Quran dan hadis. Kita kata bukan kekal tapi maksudnya lama. Itu kita telah lari daripada jalanan ahli sunnah lah. Lari daripada jalanan ahli sunnah. Maka isunya bukan Tuhan tidak ada faedah pun untuk menyeksa. Tapi isunya Tuhan yang sendiri kata bahawa akan kekal lah seksaan itu. Maka kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Okey, benda saya nak sebut ni. Kalaulah ada pun pada masalah ini, kalau boleh tengok dalam syarah Syekh Nawawi Al-Bantani bagi Aqidatul Awam. Nama apa? Nuruz Zalam. Dalam perbincangan ini, boleh tengok dalam syarah Syekh Nawawi Bantani dalam Nuruz Zalam menyatakan bahawa yang dari syurga dan neraka kan dia ada tujuh tingkat kan. Yang akan musnah ataupun akan Allah Ta'ala hapuskan ialah neraka Jahannam sahaja. Itu akan habis. Sebab apa? Sebab penghuni neraka Jahannam ni ialah di kalangan orang-orang beriman yang buat maksiat yang Tuhan tak ampun. Usatul mu'minin. Orang yang ada iman dalam hati. Tapi mereka kerana maksiat lebih banyak, Tuhan tak ampun, mereka diseksa dalam neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam ni peringkat neraka dalam syarah Nuruz Zalam itu sebut neraka ini yang akhirnya Allah Ta'ala akan hapuskan. Allah Ta'ala akan hapuskan. Adapun neraka secara umum, neraka lain itu kekal sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Boleh? InsyaAllah tak boleh teruskan. Saya sambung balik Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Kata dia, iaitu Nabi kita Muhammad dan kurniaan Allah. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Allah Ta'ala utus Nabi sebagai rahmat lil alamin. Fuddila, dan dilebihkan Nabi SAW. Rasulullah ni ialah sebaik-baik dan semulia-mulia makhluk. Wa rafa'na, banyak didatangkan hadis ni. Wa rafa'na laka dzikrak, yang mana menunjukkan kelebihan Nabi ni sebagai semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis yang nombor 11 ni disebut, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhr. Akulah penghulu kepada sekalian anak Adam pada hari kiamat, dan ini bukan
satu kesombongan, tapi aku beritahu ni kerana memberitahu yang hakikat. Wa biyadi liwa'ul hamdi, pada tanganku ada panji kepujian, wala fakhar. Dan panjang lagi hadis ni. Okey, seterusnya. Dia akan sebutkan nasab Nabi SAW. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Ayahandanya ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf yang berhubung nasab. Ayahnya Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, anak kepada Hashim, anak kepada Abdul Manaf. Itu yang tasib disandarkan kepada itu. Nampak? Di sini pengarang Said Muhammad Alawi Maliki mendatangkan nasab Nabi ni. Kalau seeloknya kita ingatlah nasab Nabi kita ni sampai kepada Adnan, Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalibi ibni Hashim. Nabi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihrin ibni Malik ibni Nadar ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'din ibni Adnan. Sampai kepada Adnan. 21 21. Boleh ingat kalau nak senang, dalam Barzanji ada sebut wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Hamidat Isaluhu Saniyah. Boleh tengok dalam Al-Barzanji. Itu dalam bentuk nazam lah. Di sini kita kalau boleh kita ingatlah, ni siapa nasab Nabi tak ingat. Sampai ke mana? Sebab ini disepakati, nasab kepada Adnan ni disepakati. Selepas daripada itu sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, itu berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama nasab, ulama-ulama sejarah, khilaf. Tapi memang mereka secara sepakat Adnan ini nasabnya sampai kepada Saidina Ismail, kepada Ben Ibrahim. Sepakat. Cuma dalam pertengahan itulah ramai-ramai itu ada berlaku khilaf. Okay. Ada pun nasab daripada belah ibu. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah. Manakala bondanya ialah Aminah dari suku Zuhrah. Suku Zuhrah, Az-Zuhriyah itu. Nisbah pada Zuhrah. Baginda disusui oleh Halimah dari suku Sa'ad. Okay. Nasab mak Nabi pula, Muhammad ibni Aminah ibni Aminah binti Wahbin. Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhrah binti pula. Aminah je binti. Wahab bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Zuhrah, Zuhrah bin Kilab. Maka berhimpun pada Kilab, bukan Abdul Manaf ni. Abdul Manaf yang bapa kepada Wahab, bukan Abdul Manaf yang sama dengan Nabi ni. Nampak? Abdul Manaf yang di sini, Abdul Manaf pada nombor 4 ni, bukan Abdul Manaf ini, bukan bukan Abdul Manaf yang Wahab bin Abdul Manaf ni. Dia bertemu pada mana? Pada Kilab. Bertemu pada Kilab. Ibnu Kilab. Sini. Qusay ibnu Kilab. Nabi ni, Kilab ni nombor 6. Di sini nombor 5. Nampak tak? Nasab pada ibunya. Okay. Boleh Wa amma murdi'atuhu. Okey, orang yang menyusukannya siapa? Ia Halimah bintu Abi Dhu'aib min Bani Sa'ad bin Bakar. Ini Sa'diyah, kita panggil Halimah tu Sa'diyah ni. Nisbah kepada Bani Sa'ad, Sa'ad bin Bakar. Suami ni nama Abu Kabsyah. Jadi Halimah ni orang yang kalau ikutnya dalam sejarah sirah mengatakan kaum Bani Sa'ad ni menjadi adat, dia ni terkenal dengan orang yang pergi ambil cari anak susu.
Dia datang daripada desa ke Mekah untuk mencari anak-anak susuan untuk dibawa balik dan dibesarkan dan disusukan di kampung. Nampak tak? Adat ketika itulah. Maka kawan-kawan Halimah ni semuanya dah dapat anak susu. Allah tak mau ambil Nabi SAW sebab mak ayah dia tak ada. Ayah dia lah, makna anak yatim lah ni. Ayah dia anak yatim. Anak yatim ni tahu dah. Orang anak yatim ni tak semewah dan sesenang hidup dengan orang yang ada ayah. Jadi mak dia ada lagi lah, datuk dia ada. Tapi ayah dia tak ada. Jadi orang tak nak ambil lah. Sebab tahu dah biasa anak yatim ni susah. Maka tak ada orang nak ambil. Halimah pun asal tak nak ambil. Tapi kerana dia malu, pulang, balik ke kampung ni tak ada bawa anak. Anak susu. Semua orang ada belaka dah anak susu masing-masing. Dia seorang tak ada. Lepas tu ambil lah Rasulullah SAW. Tapi tak sangka, budak yang diambil itu, Muhammad ini, dia akan bawa berkat kepada dia dan keluarganya serta kampung dia. Jadi asalnya dia datang kerana terpaksa ambil. Sebab tidak ada anak susuan lain dah. Sehingga bila dipulangkan balik, minta dengan mak dia nak bawa balik. Sebab ni budak ini berakat, bawa berkat ni. Suaminya Abu Kafsyah Abu Kafsyah. Itu Halimah As-Sa'diyah. Mana tadi? Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Tempat kelahirannya ialah di Mekah. Tempat kelahirannya ialah di Mekah. Mana kat ni? Macam mana ni? Dan di Mekah yang aman. Makkah Al-Aminah. Allah Ta'ala pelihara Mekah ni. Allah Ta'ala pelihara Mekah Aminah. Iaitu aman daripada segala perkara-perkara buruk. Sebab itu Abrahah bila nak serang Mekah tak dapat serang Mekah. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Wafatnya di Taibah. Taibah ni nama gelaran kepada Madinah. Thaibatal Madinah. Taibah yang baik, yang elok, Madinah Al-Munawwarah. Yang asal nama Madinah ini ialah Yathrib. Bila sebut Taibah tu, Taibah ni makna yang baik, yang elok. Gelaran kepada Madinah Al-Munawwarah. Sebab ada nasyid ya Taibah tu. Ada tuduh pula nasyid tu Syiah pula. Tak ada kaitan, tak ada orang. Semua benda nak tuduh dengan Syiah. Jaddal Hasanain pun tuduh Syiah. Orang duk nasyid ya Jaddal Hasanain, wahai datuk kepada Hasan Hussein. Dia kata Syiah. Nabi bukan datuk kepada Hasan Hussein. Jadi semua benda nak dikaitkan dengan Syiah. Dia kata bahaya Syiah dalam masyarakat. Sebenarnya orang yang melampau-lampau ni seakan dia pula mempromosikan Syiah. Sebelum ni orang tak tahu pun Syiah. Yelah, kita kena tahulah maksudnya Syiah ni bahaya. Bukan makna saya kata Syiah tak bahaya. Ada pula golongan kata saya Syiah ke apa. Tak, bukan. Syiah ni bahaya. Syiah ni bukan ahli sunnah. Cumanya kadang-kadang melampau-lampau. Benda yang bukan Syiah pun dituduh Syiah. Para habaib pun boleh dituduh Syiah. Nampak tak? Jadi benda itu tak kenalah. Menunjukkan kejahilan orang yang kata tu. Okey. Dia wafat di Madinah. Mana? Pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, bertepatan 8 Yuni. Jun 633. 8 Jun 633 Masihi. Dan ditanam pada hari Rabu di rumah, di bilik Aisyah radhiyallahu taala anha. Ummu Aisyah ditanam pada tempat baginda wafat. Nampak? Jadi makan masa Isnin, Selasa, Rabu pun tak nak. Maknanya 2 hari. Sebab apa? Pertamanya kerana untuk selesaikan urusan khilafah tu dulu. Untuk selesaikan urusan khilafah, maka dan kerana ramainya orang datang semayang. Kerana bilik sempit, jadi orang datang sikit-sikit masuk semayang. Jadi itu jadi lambat ditanam jenazah Rasulullah SAW. Okay. Seterusnya, atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Baginda mendapat wahyu ketika genap usia 40 tahun.
baginda wafat ketika usianya lebih 60 tahun. Yang masyhur ialah pada usia 63. Jawaza, melebihi 60. Maknanya melebihi 60 tu maknanya 60 lebih lah. Yang kita maklumnya ialah 63 tahun umur Nabi SAW ketika wafat. Okay. Mana tadi? Kemudian seterusnya sab'atun. Saya nak tinggal banyak mana untuk esok ni? Waballa wa amanah, Indun Zainab, Fatimah. Kita ambil sikit lagi sampai pada anak Nabi ya. Wasab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Perlu kita fahami bahawa putera dan puteri Nabi seramai 7 orang. 3 orang daripada mereka anak lelaki. Siapa itu? Qasim wa Abdullahi wa tayyibu wa tahirun bidhaini dha yulaqabu. Iaitu Qasim, Abdullah yang digelar sebagai tayyib, artinya baik, dan tahir artinya suci. Kemudian atahu Ibrahimu min sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Berikutnya ialah Ibrahim yang lahir dari hamba perempuan namanya Maryah. Maka bondanya ialah Maryah Al-Qibtiyah, Maryah dari bangsa Qibti Mesir. Asalnya hamba yang Raja Mesir beri kepada Nabi SAW, hadiahkan. Jadi Nabi isteri mendapat anak daripada Maryah ini. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. Selain Ibrahim, kesemuanya lahir daripada Siti Khadijah. Mereka seramai 6 orang. Orang kenalilah mereka, maka kenalilah mereka dengan perasaan kasih sayang yang berpanjangan. Apa lagi? Arba'atu minal inathi tuzkaru ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru. Disebutkan 4 daripadanya ialah perempuan. 3 lelaki, 4 perempuan. 4 perempuan. Semoga mereka semua mendapat keredaan. Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa benahu masibtani fadluhum jali. Fatimah Az-Zahra, suaminya ialah Imam Ali radhiyallahu taala anhuma, dan kedua-dua puteranya Hasan dan Husain merupakan cucu Rasulullah SAW, dan keutamaan mereka sudah cukup jelas. Wa fadluhum jali. Fa Zainabun wa ba'dahu wa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kalthumin zakat radiyah. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah. Kemudian Zainab, selepasnya ialah Ruqayyah, dan Ummu Kalthum, wanita suci lagi sentiasa penuh redha. Ini disebut anak Nabi ni. Okey. Surriyah ni atahumi surriyah. Di sini ditulis apa ni? Bukan sariyah Sariyah ni tawanan. Surriyah. Baca dengan surriyah. Dalam di sini ejaan dia letak barising. Sariyah. Itu merujuk kepada sariyah, antaranya asra, tawanan. Di sini maksudnya suriyah ni pada tasarri. Tasarri itu makna hamba perempuan. Suriyah ni ialah amah, hamba perempuan. Hamba yang perempuan yang digauli, yang disetubuhi untuk dapat anak. Dia panggil suriyah. Baca dengan dhammah sin. Jadi dalam cetakan terjemahan ini, baris itu perlu dibaikilah. Mim suriyah. Suriyah ni hamba perempuan yang biasa digunakan untuk berkhidmat kepada tuannya, untuk digauli. Okay. Fakhudh bihim walijah ay khudh waqsub bi ma'rifati auladihi mahabbatan mustamirah. Kamu usahakan, dapatkan dengan sebab kamu tahu anak-anak Nabi ni kasih yang berpanjangan. Walijah ni makna bitanah, iaitu maksud mahabbah, kasih sayang. Fakhudh bihim walijah. Jadikan mereka itu sebab kasih kamu kepada Nabi SAW. Okay. Jadi di sini disyarah lagi apa ni? Ba'luha, ba'lun maksud zauj, suami. Jadi anak Nabi ni ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan.
pertama ialah Qasim. Anak pertama ialah Qasim. Dengan ini Nabi wa kunniya bihi, dipanggil Abul Qasim berdasarkan anak pertama Nabi. Dia wafat di Mekah ketika umurnya 2 tahun. Ini orang pertama anak Nabi yang mati daripada anak Nabi ialah Qasim. Kemudian Abdullah, dipanggil sebagai Tayyib gelarannya, At-Tahir, juga mati ketika kecil. Mati ketika kecil. Kemudian ni 2 orang anak lelaki ni sebelum datangnya ketika Nabi di Madinah dapat anak lelaki seorang lagi, Ibrahim. Jadi apabila mati kedua orang anak lelaki ni, Al-As ibn Wa'il, dia ni antara yang memusuhi Nabi ni. Al-As ibn Wa'il dia kata Muhammad ni tak ada keturunan dah, anak lelaki dia mati belaka. Jadi dia kata qadin qata'a waladuhu fahuwa abtar, dia gelar Nabi ni abtar. Maka Allah Ta'ala balas balik, inna syani'aka huwal abtar, orang yang mencela kamu wahai Muhammad, dia tu yang akan terputus nasab. Jadi Wa'il bin As bin Wa'il ni tak ada keturunan. Sebab dia kata Nabi abtar. Dengan sebab anak lelaki Nabi ni mati ketika kecil. Jadi Allah Ta'ala balas balik, orang yang kata kamu, cela kamu, dia tu yang akan keturunannya akan putus. Rasulullah walaupun begitu, tengok sekarang anak cucu Nabi ni bersambung, sentiasa ada keturunan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Ibrahim ni dia lahir pada Zulhijjah tahun ke-8 Hijrah. Ni di Madinah dah ni. Mana? Dan dia apa nama ni? Dia wafat pada tahun 10 Hijrah. Lahir pada 8 Hijrah. Wafat 10 Hijrah. Makna berapa? Umurnya ketika itu 16 syahran. 16 bulan. Makna berapa? Setahun lebih. Dalam 2 tahun lah. Tak sampai 2 tahun. Setahun lebih. Kecil lagi. Wakilah samanita asyar, kata 18 bulan. Makna tak cukup 2 tahun meninggal kecil. Nabi bila meninggal pun Nabi sedih, menangis sebab kematian anak dia. Seterusnya Zainab. Zainab ini antara anak perempuan Nabi yang besar lah ni. Tazawwajaha ibnu khalatiha Abul As ibnu Rabi'. Okay. Ini Zainab menikah dengan Abul As ibnu Rabi'. Kemudiannya Ruqayyah. Ni bernikah dengan Sayyidina Osman. Dia mati pada apa? Pada hari peperangan Badar. Baik itu Nabi SAW benarkan Sayyidina Osman untuk jaga anak dia ni. Jaga anak dia ni. Masa perang Badar dia tak ikut sekali, tapi dia diberi saham seakan-akan orang hadir perang Badar. Sebab apa? Sebab jaga anak Nabi Ruqayyah ni. Kemudian Ummul Kalsum juga menikah dengan, setelah meninggalnya Ruqayyah, dia menikah dengan Uthman ibn Affan. Kerana itu Uthman ibn Affan dipanggil Dhunnurain, yang mengambil 2 cahaya mata Nabi ni. Dia menikah 2 orang anak Nabi. Dan yang terakhir ialah Fatimatuz Zahra. Ini dia dinikahi oleh Ali bin Abi Talib. Nampak? Jadi itu anak-anak Nabi yang namanya kita maklumlah, dalam nasyid yang kita biasa baca, anak Nabi ni ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Jadi yang di sini juga disebut apa lagi? Disebut wabna Fatimatuz Zahra wa ba'luha Ali wa bnahuma Sibtani. Anak keduanya Sibtani. Fadluhum jali, cucu Nabi itu. Siapa dia? Kelebihan mereka nyata, jelas, iaitu Hasan dan juga Husain. Okey, jadi susunan anak Nabi macam ni. Qasim, ni tartib anak Nabi ni. Nabi, anak pertama dia Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummul Kalsum, kemudian Abdullah. Nampak jadi mula dengan lelaki, akhir dengan lelaki juga. Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummul Kalsum. Boleh? Yang jadi isteri Sayyidina Ali mana? Sayyidina Osman mana? Siapa dia? Yang jadi iaitu Ummul Kalsum dan Ruqayyah. Ruqayyah, kemudian Ummul Kalsum. Zainab,
isteri pada siapa Zainab tadi? Abul As bin Rabi'. Abul As ibn Rabi'. Okey, kemudian seterusnya berkaitan isteri Nabi. Antis ini suatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyyal muktafa. Ini kita rasanya bolehlah kita simpankan untuk esok hari. Kes penceritaan baik menceritakan tentang isteri Nabi. Okay.